Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mengikuti dan menonton video-video di YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk menekan button subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam sesi pembelajaran Maya Pendidikan Islam tahun 1. Pada hari ini kita akan mempelajari 3 tajuk ataupun 3 bahagian bidang. Yang pertama adalah bahagian Al-Quran. Kita masih lagi di bawah tajuk bacaan ihfa' dan iqlab. Yang kedua kita akan mempelajari iaitu dalam tajuk yang sama pada minggu lepas, iaitu bahagian akidah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, iaitu menjurus kepada tindakan dalam membuktikan keimanan kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan yang terakhir, bahagian yang ketiga iaitu Jawi. Murid-murid akan mempelajari tajuk baru iaitu suku kata tertutup. Baiklah adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan mulakan pada hari ini dengan tajuk bahagian Al-Quran. Tajuk bahagian Al-Quran. Kita boleh buka dalam buku teks, muka surat. Okey, muka surat 28. Sebelum tu kita boleh lihat muka surat 27. Okey, 27 ni adalah bacaan-bacaan untuk hukum ataupun bacaan ihfa' hakiki. Okay, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kena tahu bahawa ihfa' hakiki ada berapa huruf yang mana huruf nun mati atau nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan 15 huruf yang mana sebutan nun mati atau tanwin dibaca antara izhar dengan idgham. Izhar dengan idgham, maka dia menjadi bacaan ihfa'. Okey, izhar bacaan terang dan nyata, idgham bacaan dengung, maka dia baca ihfa' di tengah-tengah. Okey, Ustaz rasa adik-adik boleh tonton video yang Ustaz pernah ajar sebelum ini, yang mana Ustaz telah membaca beberapa contoh bacaan ihfa', nun sakinah dan juga tanwin. Okey, di sini Ustaz ambil contoh sekali lagi macam mana kita nak bunyikan. Kita tengok pada huruf shin dengan bacaan wataushakku, dan juga bacaan tanwin izan syatata. Okey, bagi huruf yang lain juga adik-adik boleh cuba bagaimana huruf nun mati bertemu dengan huruf kaf. Munkiruna ataupun bacaan nun mati juga bertemu dengan huruf kaf. Faman kana ataupun tanwin bertemu dengan huruf kaf. Suburan kasira. Okey, adik-adik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat juga ulangan untuk bacaan ihfa' syafawi. Kita ambil contoh 2, iaitu yang pertama kalimah ini adik-adik, iaitu okey, saya contoh kalimah ni. Fabashshirhum bi'azabin alim. Sekali lagi, adik-adik lihat pada ihfa' bacaan ihfa' syafawi, mim bertemu dengan ba. Fabashshirhum bi'azabin alim. Ataupun bacaan yang kedua, kalimah yang kedua, adik-adik boleh lihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Sekali lagi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alhamdulillah. Selesai.
Kemudian Ustaz tunjukkan bacaan iqlab. Bacaan iqlab. Kita lihat di bacaan bagaimana bacaan iqlab itu berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan rubah, nun ditukar kepada mim, ikhfakan mim, kekalkan dengung gannah mim. Okey. Macam ni bacaan dia adalah Ustaz contoh yang pertama yang ni. Ustaz contoh yang ni. Oh, dia nak dua sekali. Okey. La yumbazanna. Sekali lagi. La yumbazanna. Kita tak dengar hanun ni, kita dengar mim. Ditukarkan kepada mim, ikhfakan dengan mim. Okey, yang kedua Ustaz contoh ni. Dia boleh baca sama-sama. Khabiram basira. Sekali lagi. Khabiram basira. Okey. Ustaz tambah lagi satu lagi contoh di sini, ada adik boleh ikut. Ambatat sab'a sanabil. Sekali lagi. Ambatat sab'a sanabil. Adik, walaupun di sini ada huruf nun, kita kena baca dengan ikhfakan kepada mim. Ikhfakan kepada mim. Okey? Kita baca dengan mengikhfakan ambatas sab'a sanabil. Okey, yang tadi Ustaz ulang balik yang tadi, ikhfa syafawi tadi mim bertemu dengan ba, merapatkan bibir. Ni di sini penerangan dia, merapatkan bibir tanpa tekanan yang kuat, dengan mengekalkan sifat dengung mim. Macam tadilah Ustaz baca, fabashirhum bi'azabin alim. Bacaan kita merapatkan bibir. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalau kamu perasan bacaan Ustaz, bibir Ustaz ketika menyebutkan pada kalimah ini, Ustaz dapatkan bibir. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Dia beza kalau kita baca izhar syafawi. Bibir kita pun rapat juga, tapi macam mim dengan mim. Mim dengan huruf selain daripada mim dan ba. Okey. Adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan tajuk yang kedua. Tajuk kedua kita adik-adik pada muka surat yang berikutnya. Okey, baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk bahagian yang kedua, iaitu bahagian akidah. Boleh buka buku teks pada muka surat. Okey, pada muka surat berapa? 86. Okey, tajuk dia di sini ada adik. Ustaz akan highlightkan supaya adik-adik nampak. Perhatikan dan fahami tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, ini yang kita nak tahu. Tajuk ini tajuk baru ataupun ini adalah subtopik. Subtopik di bawah topik di bawah bidang akidah. Topik dia, tajuk dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, kita nak belajar hari ini tentang tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, yang pertama adik menjaga hubungan. Hubungan baik sesama manusia. Menjaga hubungan baik sesama manusia. Ini nak buktikan kita ni beriman kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama, sayang menyayangi. Apa kaitannya dengan konsep Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sedangkan Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, kita ni pula manusia. Sesama manusia, kita yang kena ada lagi sifat sayang menyayangi dan sifat kasih mengasihi, jangan bermusuh-musuhan. Yang kedua, menjauhi pergaduhan. Sedangkan Allah kasih kepada hamba-hambanya, ini pula kita sesama manusia yang tidak ada beza antara satu sama lain. Kenapa kita ingin mencetuskan permusuhan? Kita kena semai kasih sayang. Kita kena memupuk muhabbah. Kita jauhkan diri kita daripada pergaduhan dan permusuhan. Yang kedua, adik-adik mempunyai sifat balas kasihan. Sifat balas kasihan. Adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat balas kasihan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi, sangat
mengasihi Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, yang Maha Pengasihani. Kita ni pula manusia. Nampak apa? Contoh sini membantu. Kita nampak orang susah. Dalam suasana hari ini ramai orang yang diberhentikan kerja, ataupun kita melihat ramai orang yang tidak dapat makan. Kita bantu. Kita bantu, kita rasa kesihan. Yang kedua, murah hati. Sekiranya Allah SWT memberikan kita nikmat rezeki yang lebih, maka kita bantulah yang sekadarnya. Tidaklah tidak ada suruh kita untuk membantu sehingga kita tinggal papa kedana, tidaklah. Tetapi jika kita ada rezeki yang lebih, kita ada duit lebih dalam poket kita, kita keluarkan, kita infakkan kepada mereka yang memerlukan. Seterusnya adik-adik, yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang dikurniakan, iaitu menjaga kesihatan. Yang kedua, memelihara alam sekitar. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan, kita jaga kesihatan kita, kita tidak rosakkan jantung kita, kita tidak rosakkan hati kita dengan memasukkan benda-benda yang tidak baik dalam diri kita. Dan yang kedua, memelihara alam sekitar. Allah SWT telah memberikan nikmat alam sekitar yang cantik, udara yang segar, pokok-pokok yang menghijau, maka kita perlu pelihara alam sekitar. Kita perlu untuk memelihara alam sekitar dengan tidak mencemarkan dia. Maka itu dah antara tanda kita bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. Itulah yang menjurus kepada keimanan kita kepada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah SWT. Akhirnya adik-adik, rumusannya, kita wajib apa? Beriman kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan bersyukur atas nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Kita wajib beriman kepada nama Allah dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan bersyukur atas nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Masa siapa yang bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, maka akan ditambah nikmatnya. Sembarang siapa yang kufur dengan nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Baiklah adik-adik, kita pergi pada tajuk bahagian yang ketiga. Selepas ini, iaitu bahagian jawi. Baiklah adik-adik, kita masuk bahagian yang ketiga, iaitu bahagian jawi. Bahagian jawi adik-adik, sekarang kita lihat dalam buku teks. Kita lihat pada muka surat 66. Okey, tajuk dia adik-adik di sini. Tajuk dia adalah seronok dia di pasar raya. Okey. Saya tunjuk. Yang pertama, bagaimana kita nak tahu seronok di pasar raya ni, ia berkaitan dengan suku kata tertutup. Adik-adik nak tahu konsep suku kata tertutup apabila kita mengeja ataupun okey. Jim mim jam. Itu dari segi tulisan. Kita sebut dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Rumi, jim mim. Jim dengan mim ni kalau dia adalah jam. Dalam bahasa Rumi kita akan eja JAM. JAM adalah jam, tapi bila kita tulis ataupun bila kita Ustaz tengok ada pen kat sini. Okey. Okey. Jim mim adalah jam, JAM adalah jam dalam Rumi. Okey, Ustaz tunjuk yang paling mudahlah. Sekejap. Kita stop dulu. Okey. Okey, ada juga kat sini. Okey. Masih tu Ustaz tunjukkan. Jim mim ni adalah jam. Okey, kalau kita tulis dalam Rumi, warna tak cantik. Kita warna hitam. Okey. JAM. Ini jam. Tapi bila jawi, dia hanya ambil pada huruf jim, dan huruf M ni mewakili huruf mim. Huruf vokal tiada. Nak katanya huruf vokal dia tiada. Huruf vokal tiada.
Yang ada adalah ni. Huruf jim dan huruf mim sahaja. Begitu juga dengan ejaan bas. Yang ini bas, bas. Okey. Kita tengok bas pula Okey. Kita ejaan bas pula. Ustaz ambil. Okey, kita tengok ejaan bas. Okey, bas. Bas dalam bahasa Rumi, dalam bahasa Melayu, Rumi tulisan Rumi. Okey, B A S bas. Kalau kita tulis dalam Jawi adik-adik, okey, B mewakili huruf ba. Tulis Ustaz tulis pakai mouse payah sikit. Sin adalah S adalah huruf sin. Sin adalah ada pula kan. Okey. Huruf sin. Maka huruf A ni adik-adik kalau sukukata tertutup, A ni vokal dihazafkan, ditiadakan. Maka ejaan dia jadilah basin, bas. Senang cerita, kalau yang ga dengan mim ni kalau kita tulis dalam Rumi, kalau kita tulis dalam Rumi adik-adik, okey. Kita tulis apa? G A M. Maka huruf A di tengah ni tiada. Huruf A di tengah ni tiada. Maka dia jadi G ni ga, M ni adalah mim. A tak ada, maka dia gam. Di situlah contoh. Dan yang akhir sekali cat, kita tulis dalam bahasa Melayu. Tak ganti pula Ustaz punya ni. Okey. Okey. C-A-T, cat. C adalah huruf ca. Ta adalah huruf T. Maka A ni dia tiada. A ni tiada. A ni tiada adik. A ni tiada. Sama juga ni sebab A ni vokal. Maka dalam sukukata tertutup, A ataupun mewakili vokal dia tiada. Dia tidak wujud dalam tulisan Jawi untuk sukukata tertutup. Maka dia ada ca dengan ta. Itu yang pertama, vokal yang tiada. Yang kedua, kalau nak tahu sukukata tertutup, apabila ejaan Rumi ni atau ejaan Jawi, ejaan dalam bahasa Melayu ada tiga huruf saja. Gam, cat, bas, lap, kat. Maka huruf vokal di tengah tiada. Yang pertama, huruf vokal di tengah tiada. Yang kedua, apabila perkataan itu ada tiga huruf saja, yang di awalnya konsonan dan di akhirnya konsonan, di tengahnya vokal. Itu kita nak kenal adalah sukukata tertutup. Baiklah adik-adik, ya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik boleh tonton video ini dan juga boleh baca untuk memahamkan lagi tentang sukukata tertutup ini. Boleh tonton video ini berulang. Tak ada masalah. Okey. Ustaz rasa untuk kalimat akhirnya Jawi ni, okey, untuk yang kalimat akhir Jawi ni Ustaz nak buat permulaan, adik-adik baca dulu yang depan ni dulu. Baca yang depan ni saja pun tak ada masalah. Okey, Ustaz ulang balik semula, kita baca sama-sama kalimah yang ada di depan ni. Yang pertama jam, yang kedua bas, yang ketiga gam, yang keempat cat, yang kelima gas, yang keenam. Akhir sekali, adik-adik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu untuk kelas pembelajaran pada sesi yang lain. InsyaAllah kita akan jumpa pada kelas pembelajaran yang lain, kelas pembelajaran Pendidikan Islam tahun 1. Terima kasih. Assalamualaikum.